Okey, rezeki tak pernah salah alamat. Okey, kalau dah ditentukan takdirnya sebegitu, makanya kita tak sangka. Bayangkan bagaimana foto yang bertajuk Hijab Girl yang dipertaruhkan seorang jurugambar sambilan dari Terengganu ni memenangi tempat pertama bagi kategori portrait dalam pertandingan fotografi mana di Universiti di Sepanyol sebenarnya, dan kemenangan dirangkul oleh Wan Muhammad Fazli Wan Samsudin dari kampung Gong Datuk, menewaskan 2,300 peserta dari 94 negara lain termasuklah Sepanyol, Rusia, Iran, Perancis, India, Bangladesh, Argentina, Meksiko, Colombia, Itali dan lain-lain. Pencapaian yang sangat-sangat membanggakan untuk kita semua rakyat Malaysia. Jadi kita terus saja bersama dengan Encik Wan Muhammad Fazli bin Wan Samsudin, pereka di penerbit Uniza, Universiti Sultan Zainal Abidin, dan juga fotografer yang bertanggungjawab untuk gambar yang tular di media sosial iaitu Hijab Girl. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi saudara Munawar dan saudari Hani. Ya. Waalaikumsalam. Okey, pertama sekali tahniah kami ucapkan. Ini satu pencapaian yang cukup membanggakan. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik. Mungkin untuk permulaan ini kami ingin mengetahui sedikit berkenaan potret Hijab Girl tersebut. Kenapa ianya sebagai satu perkara yang perlu kita war-warkan kepada penonton, kerana kita lihat gambar yang cukup ringkas tapi penuh dengan makna tersirat. Mungkin Encik boleh memberikan penerangan tersebut. Okey. Sebenarnya gambar Hijab Girl dia terhasil sebenarnya tidak sengaja. Cuma dia kisahnya macam ni. Saya mengambil gambar tu ketika saya keluar outing bersama Ustaz Azhar Idrus dan sahabat daripada Tanjung Pinang. Ada dua orang sahabat daripada Tanjung Pinang, Indonesia. Saya membawa dia ke pasar pagi di Masjid Rusila. Pada ketika itu, masa saya tengah pusing-pusing tu, saya ternampak yang framing ni, nampak yang pelajar-pelajar ma'had ni beratur untuk membeli makanan. So masa tu kepada saya dah ada satu terlintas, satu idea. Cantik framing dia ni. Saya dah nampak framing dia, nampak dia orang macam mana dia orang tersusun ke belakang semua. Masa tu saya dapat idea kalau salah seorang yang pusing ke belakang ni, mesti gambar ni ada something lah saya boleh tunjukkan. So saya menunggu hampir dekat setengah jam sebenarnya. Dekat setengah jam. Sebelum tu ada yang pusing, yang belah kiri ada pusing, belah kanan. Tapi saya tunggu lagi sampailah saya dapat yang momen yang si Hijab Girl ni yang bernama Nurul Fatihah sebenarnya. Dia pusing. So masa tu saya dapat dalam 2 shot, dan shot yang saya terpilih ni lah saya ditandingkan. Kenapa saya pilih shot tu? Kerana daripada emosi muka dia tu, reaksi muka dia adalah natural, tanpa dibuat-buat. Sebab mereka tak sedar saya ambil sebenarnya. Ya. Dan saya boleh nampakkan gambaran daripada wajah gadis tersebut. Dia macam, abang ni tengah buat apa? Macam tu. Dia tak sengaja. Okey, dan adik tadi tu namanya jadi apa? Nur Fatihah? Nurul Fatihah. Nurul Fatihah Zamri. Dia dah sedia maklum berkenaan dengan kemenangan ni? Dah. Saya dah maklumkan dia. Sebenarnya saya tak kenal dia. Cuma masa hari pertandingan, saya nak upload foto ni, kita kena sebagai fotografer kita kena hantar model rilis ataupun untuk keizinan untuk menggunakan gambar tu lah. So masa tu saya dah mula pening juga, saya nak cari. Nasib baik ada sahabat saya yang bekerja di area sana. Saya maklum dia tolong cari dalam masa saya jumpa dalam 10 pagi saya minta. Dalam tengah hari tu saya dah jumpa si Nurul Fatihah ni, dan saya dapat nombor kontak ayah dia. So saya minta izin, so saya submit lah foto ni. Alhamdulillah. Baik, jadi itu dia rezeki, orang kata rezeki. Tapi nak tahu jugalah macam bagaimana dari segi pengalaman fotografi dan bidang fotografi itu sendiri sampai membuatkan macam nak menghantar gambar ini pergi sampai ke tahap pertandingan di luar negara ini. Macam mana tu? Okey, sebelum ni saya memang banyak saya hantar. Sebelum ni kebanyakan di Malaysia lah, dan sendiri di Malaysia. So yang saya dah banyak menang. So yang untuk international ni saya cuba untuk hantar sebab saya nak push diri saya pada tahap yang lebih tinggi lah. So pada hari itu saya ternampak iklan ni di Facebook saya. Saya nampak ini satu
pertandingan yang bagus. So bila saya dapat nama pertandingan ni, saya cuba search dalam Google, saya buka website dia, saya baca rules apa semua, dan saya tengok apa yang edisi-edisi sebelum ni. Dia kategori utama dia adalah potret. So edisi-edisi sebelum ni, yang tahun-tahun sebelum ni, kebanyakan adalah foto-foto dimenangi oleh dua negara lah. Negara-negara barat, ya negara-negara Eropah. Kebanyakan yang lebih pada ciri budaya mereka lah. So masa tu saya terfikir, kenapa saya tak cuba menghantar gambar yang menunjukkan imej negara kita sebagai negara Islam lah. So masa untuk konten ni hanya satu keping saja boleh disubmit. So saya pilih gambar ni, saya terlintas gambar ni, saya submit. Dan Alhamdulillah rezeki yang tidak disangka. So foto ni menang tempat pertama lah. Alhamdulillah. Selain memenangi pertandingan fotografi di St. George University di Sepanyol, mungkin Encik boleh kongsikan juga apa antara pencapaian lain dalam bidang fotografi ini yang boleh kita kongsikan kepada sebelum penonton. ni ya. Okey, sebelum ni saya pernah menjadi juara untuk Face Cup, pertandingan Face Cup itu yang Malaysia punya. Saya pernah menjadi top 10 untuk Kuala Lumpur Photography Festival tahun 2016. Saya juga pernah menjadi top 50 IAM Institute Art Museum Fotografi International. Lepas tu saya pernah dari masa PKP tahun lepas, saya pernah ada masuk yang mini-mini kontes macam daripada Canon, daripada Amal yang berplan Islam. Itu pun saya pernah menjadi juara. Dan untuk di peringkat piano saya pernah mendapat juara video pun saya pernah buat. Saya mendapat juara videografi dalam Tasik Kenyir Festival 2016 tak salah saya. Ni banyak sangat ni sebenarnya Encik Wan. Okey. Alhamdulillah. Baik, dia ada satu prinsip yang dipegang tak bagi seseorang fotografer nak mendapatkan bidikan yang sempurna, ataupun apa-apa saja gambar yang kita ambil tu sebenarnya mempunyai makna yang tersendiri bagi seseorang jurugambar tu? Ya, saya lebih more pada human interest, landscape kadang-kadang. Dan saya pun mengambil gambar untuk wedding, untuk event. So setiap dalam gambar saya cuba tekankan story daripada gambar tu sendiri sebenarnya. Setiap gambar tu kadang-kadang kita tak perlu pun dengan melihat gambar tu, siapa-siapa yang tengok tu tidak perlu tak perlukan kita gambar tu, tak perlukan caption yang banyak. Maknanya bila tengok gambar tu dia faham. Contohnya macam hijab girl ni, semua orang faham itu gambar hijab girl. So ada mesej dia. Baik, Encik Wan, setelah memenangi di peringkat antarabangsa dan juga pencapaian di dalam negara juga sangat memberangsangkan, ada tak dalam kalangan anak-anak muda di luar sana yang datang untuk berjumpa, yang cuba menghubungi untuk berguru dengan Encik Wan sendiri? Yang terkini, lepas seminggu ni ramailah yang DM, yang tanya tips, yang tanya macam mana nak masuk kontes. So saya share lah. Contohnya untuk yang international ni, sebenarnya saya base pada, saya Google sebenarnya. So saya menggunakan keyword, contohnya international photo contest 2021. So bila kita Google tu akan keluarlah page-page yang mana yang bersesuaian. So saya akan selektif, saya akan pilih konten-konten yang berkaitan dan saya rasa sesuai untuk saya dan ada stok foto yang saya boleh submit. Okey, baik. Itu satu. Dalam masa saya pun sekarang ni saya lebih banyak mengajar, saya mengajar secara sambilan di UMT, subjek kurikulum fotografi. Saya pernah juga mengajar di ESA, UiTM, jadi trainer untuk mobigrafi, dan banyak-banyak jemputan menjadi inilah. Sebab saya sekarang cuba sharing sebenarnya selain daripada menggunakan kamera, kita sebenarnya boleh mengambil gambar yang baik dengan smartphone, dengan mobile. Ya, betul-betul. Kita kena tahu dah rules dia, tahu macam mana kita nak lighting dia macam mana, shadow dia, highlight dia, compo dia macam mana, komposisi. So benda-benda tu saya cuba ajarlah. So ramai sebelum ini saya pernah membuat kelas jugalah, kelas basic daripada
sempatlah saya buat sebanyak 8 edisi lah workshopnya. Okey, kita boleh nampak mana Cik Wan sendiri sebenarnya mempunyai matlamat itu sendiri. Macam setengah orang dia memilih bidang dia sebab dia suka-suka, tapi Cik Wan sendiri memang ada matlamat. Dan saya fikir di tengah pandemik COVID-19 ini juga Cik Wan sendiri ada mempunyai strategi yang tertentu dalam mendepani pandemik. Mungkin? Ya, ada. Dalam fotografi ni kita tahu sekarang ni waktu yang semua mengalami kesukaran dah. So saya terfikir daripada awal pandemik dulu, saya terfikir saya terasa saya tak boleh duduk tanpa buat apa-apa. So masa tu saya dah start mula belajar explore daripada saya masuk kelas-kelas online yang free, saya belajar yang ada tutorial, saya belajar training yang berkaitan dengan fotografi. Kadang-kadang saya tak sepertinya foto, kadang-kadang saya belajar juga yang berkenaan dengan apa-apa yang marketing, copywriting, kadang-kadang ada webinar. So daripada situ kadang-kadang membuka mata saya untuk explore lebih luas. Dalam masa sama juga saya dah start explore stok foto, macam mana kita nak jual gambar kita melalui stok foto, contohnya di Shutterstock. Dan masa sama saya pun ada buat perkongsian di YouTube saya. YouTube saya bernama yang menggunakan nama Pali Masa tu. Itu YouTube channel saya. Cuma yang projek terbaru saya akan start pada malam ni. Saya ada bersama dengan sahabat saya, Raja Kamannya. Dia adalah ex-photographer Fujifilm. Kita akan setiap minggu kita akan sharing secara percuma lah di live Facebook. Kenaan daripada saya pilih konsep seni lah. Seni tu yang luas, tak seperti pada fotografi. Seni daripada sama ada muzik, foto, video dan sebagainya. Itu antara apa yang boleh saya sumbang kepada inilah sahabat-sahabat yang lain. Baik, mungkin dalam ruang masa yang ada ni Cik Wan boleh memberikan saranan kepada anak-anak muda di luar sana yang baru nak berjinak-jinak dalam bidang fotografi dan perkaitannya dengan perkembangan kerjaya dalam bidang fotografi kini, Cik Wan. Okey. Nasihat saya untuk mereka yang ingin menceburi bidang fotografi ni, satu yang penting adalah passion, semangat tu. Semangat ingin belajar dan tidak kenal putus asa. Sebab saya memegang pensel saya teringat kata-kata daripada Henry Cantor Preston, tak salah saya namanya. Dia berkata 10,000 gambar kita yang pertama adalah gambar kita yang terteruk. So mana 10,001 mungkin yang 10,001, 10,002 barulah gambar kita okey. So masa saya mula menceburi fotografi ni, hampir tiap hari saya keluar balik kerja petang, saya pergi cari subjek untuk jadikan subjek foto. Hampir tiap hari selama setahun. So saya try error. Itu zaman saya tahun 2010 lah saya start. Macam sekarang, untuk anak-anak muda sekarang mudah sebab dah ada YouTube, dah ada forum, ada Facebook, ada group, ada WhatsApp, Telegram, semua tu boleh digunakan untuk dia orang belajar sebenarnya. So cuma benda ni kena berani dan kita kena, bila kita shoot, kita akan upload dan kita mintalah sesiapa yang kritik. Kita kena sanggup terima kritikan untuk perbaikan kita lah. Ya, baik. Jadi itu saya sebenarnya terinspirasi apa yang disebutkan oleh Encik Wan Fazli tadi. Mana belajar. Maknanya profesional yang macam ni pun masih lagi terus belajar. Maknanya pembelajaran itu adalah satu proses yang berterusan. Jangan kita kata selesa di tahap yang sama. Sebab bila kita belajar ada banyak lagi sebenarnya yang kita tak tahu. Jadi itulah sebenarnya yang diinspirasikan oleh Encik Wan Fazli. Dan kita ucapkan banyak terima kasih dan sekali lagi tahniah kami ucapkan kepada Encik Wan Muhammad Fazli Wan Samsudin, pereka di Penerbit Uniza Universiti Sultan Zainal Abidin yang telah menginspirasikan dan juga mengguli pertandingan fotografi antarabangsa yang menghantar foto yang bertajuk Hijab Girl baru-baru ini. Baik. Terima kasih. Terima kasih Encik Wan. Ya. Terima kasih kerana menjemput saya di acara ini. Ya, InsyaAllah kita berjumpa lagi. Baik, itulah antara perkongsian. Kita harapkan melalui perkongsian bersama profesional fotografer ini dapat memberi inspirasi kepada anak muda khususnya yang baru nak berjinak dalam bidang fotografi ini. Baik, seterusnya.